Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, bersambung lagi dalam Matematik Tingkatan 3 tutorial. Okey, untuk tutorial kali ini kita akan masuk subtopik yang kedua, iaitu 6.2 sisi 4 kitaran. Okey, kita tengok dulu macam mana rupa bentuk sisi 4 kitaran. Okey, rupa bentuknya adalah ada bulatan. Dalam bulatan tu ada sebuah segi 4. Okey, tak kisahlah tepat, sama ataupun tak tepat. Okey, asalkan dia sebuah segi 4 sahaja. Okey, so bila sebut segi 4, maka okey, sisi yang terdapat pada segi 4 ada berapa kelas? Ada 4. Okey. Untuk menggunakan teori bagi sisi 4 kitaran, kita ada syarat dia. Syarat dia 4 sisi sahaja yang ada dalam bulatan ni, okey, dan 4 bucu menyentuh lilitan bulatan. Okey, bucu. Tahu bucu benda yang tajam. Okey, kalau kita tengok, okey, 1 sentuh, 2 sentuh, 3 sentuh, 4 sentuh. Maka ini dinamakan sebagai sisi 4 kitaran. Okey. Kita tengok di bawah dia. Kenapa yang di bawah ni bukan sisi 4 kitaran? Kita tengok contoh yang pertama. Okey, kalau tengok contoh yang pertama, okey, sebab apa dia bukan dinamakan sisi 4 kitaran? Sebab okey, kalau kita bilang dekat sini, okey, ada berapa sisi? Ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Ada 5 sisi. So bermaksud kalau ada 5 sisi bukan dinamakan sebagai sisi 4 kitaran. Kalau dah nama pun sisi 4, mestilah perlu ada 4 sisi sahaja. Tak lebih, tak kurang. Okey, yang kedua, kenapa silap? Okey, kalau kita tengok sisi dah cukup. Ada 1, 2, 3, 4. Kesilapannya adalah 4 bucu mesti sentuh bulatan. Kita tengok bucu pertama selesai, bucu kedua sentuh, bucu ketiga sentuh dan bucu yang keempat tak menyentuh. Sebab tu bukan nama sisi 4 kitaran. Okey, kita tengok contoh yang ketiga. Kenapa bukan juga sisi 4 kitaran? Ada 4 sisi. Okey, betul. Kemudian kita tengok adakah keempat-empat bucu sentuh bulatan? 1 sentuh, 2 sentuh, 3 sentuh. Kalau kita tengok yang keempat tak menyentuh bulatan. So, maka ketiga-tiga ni bukan dinamakan sebagai sisi 4 kitaran. Okey, lepas awak dah kenal pasti sisi 4 kitaran, okey, ada formula ni. Okey, kita tengok dulu bagi sudut pedalaman. Sudut pedalaman bagi sisi 4 kitaran. Okey, kalau awak tengok di sini ada anak panah. Okey, apa yang nak menunjukkan anak panah ni? Anak panah ni nak menunjukkan apabila kita tambah dengan sudut bertentangan, maka jumlahnya adalah 180 darjah. Okey, kita tengok di sini. A bertentangan dengan C. So, kalau lihat di sini, A tambah C, nilai dia adalah 180. Begitu juga dengan B. B bertentangan dengan D. So, B tambah D, nilainya adalah 180 darjah. Kita tengok satu contoh soalan. Okay, kita nak cari nilai A. Kelas, macam mana kita nak cari nilai A? Menggunakan sisi 4 kitaran. Sebelum kita gunakan formula di sebelah, kita cek dulu, adakah ini dinamakan sisi 4 kitaran? Okey, ada 4 sisi, betul. So, keempat-empat ni menyentuh lilitan bulatan. So, maka kita boleh gunakan formula yang di sebelah ni, iaitu hasil tambah sudut bertentangan bersamaan dengan 180 darjah. Okey, kalau kita tengok A bertentangan dengan 60 darjah. Apa maksud dia? Bermaksud A dan sudut 60, okey, hasil dia adalah 180. Maka A bersamaan dengan 180
Pindahkan tambah 60, maka akan jadi tolak 60. So, akan dapat A bersamaan dengan 120 darjah. Okey, begitu juga dengan B. B bertentangan dengan 80. B tambah 80 bersama dengan 180. Maka B bersamaan dengan 180 tolak 80, maka B bersamaan dengan 100 darjah. Okey, boleh. Okey, tadi kita tengok sudut pedalaman. Kita tengok pula sudut peluaran. Okey. Sudut peluaran. Okey. Okey, A dekat sini, sudut di luar ni bersamaan dengan sudut yang di dalam ni, bertentangan juga, tetapi A luar bertentangan dengan A dalam. Maksudnya apa kelas? Bermaksud kalau di luar sudutnya 80, maka di sini juga adalah 80 darjah. Okey, cikgu buat contoh yang lain. Kalau cikgu letakkan di sini B. Okey, di mana sudut yang sama dengan B? Okey, yang ni dah bukan dah, yang ini milik A. Okey, kalau yang ni pun bukan sebab bertentangan. Ini pun bukan. Okey, so B bersamaan dengan di sini. Kan? Di hadapan. Ya, di hadapan. Dia tak satu garis. Okey, di hadapan. Okey, kalau cikgu letakkan C di sini. Mana sudut yang sama dengan C? A bukan, B bukan. Okey, kita tengok adakah yang ini ataupun yang ini. Okey, yang penting bukan satu garis. So, bermaksud bukan dekat sini lah. Okey, so bermaksud dekat sini C kita. Okey, dan D kita. Okey, so D. So, bukan satu baris, bukan A, bukan B, bukan C. So, bermaksud inilah D kita. Okey. Okey, kalau cikgu buat satu contoh soalan. Okey, ni sudut 89 darjah. Antara A, B, C dan D, yang mana sudut yang sama dengan 89 darjah? Okey, caranya mudah saja. Okey. 89 sudut di luar kan? Okey, kita tengok sudut bersebelahan dia. Okey, ni sudut bersebelahan dia, C. Betul? Kemudian kita tengok di depan C. Okey, apakah sudut itu? So, sudut itu adalah A. Okey. So, maka dengan ini, okey, sudut yang sama dengan 89 darjah adalah sudut A. Okey. Satu lagi contoh yang lain. Antara A, B, C dan D, yang mana sudut bersama dengan 70 darjah? Okey, mudah saja. Tengok 70, tengok di sebelah 70. B. Betul? So, bila dah dapat B, tengok di bertentangan dengan B pula. Sudutnya adalah D. So, maka di sini okay, 70 darjah sudutnya sama dengan
Okey, jangan lupa buat